don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Ahmed tentang isu adik Presiden UMNO serta IPAS. Saya baca di sikit. Adik kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi secara rasmi menyertai IPAS hari ini selepas menyerahkan borang keahlian kepada Presiden parti itu Abdul Hadi Awang di ibu pejabat PAS di Kuala Lumpur. Kita mari kita dengar respon ini Datuk Kamal Ahmed. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Ada orang bertanya dengan saya sebab bila mereka menatap berita ataupun tulisan bagaimana adik Presiden UMNO, adik Zahid Hamidi iaitu Saudara Hakim kononnya menyertai PAS, saya melihat catatan tersebut. Saya nampak catatan tersebut bukan tulisan beliau, kerana dia kata seringkali saya ditanya kenapa saya menyertai PAS, kan dia baru menyertai PAS satu hari, takkan orang tanya seringkali orang bertanya. Jadi ini adalah merupakan bagi saya lah, orang nak tunjuk, kalau tak betul, tak betul lah. Tapi bagi saya tak ada apa pun, sebagaimana kenyataan daripada Datuk Fuad Zakasi, tak ada memberi kesan kepada UMNO. Malah kena ingat saya, soal ahli-ahli pimpinan PAS yang masih UMNO pun ramai juga. Jangan lupa saya, malahan perbezaan dulu, satu ketika dulu, adik pada Tan Sri Shariff Samad, itu Saudara Khalid Samad, dia juga berbeza pandangan dengan abang dia. Tan Sri Shariff Samad adalah ahli UMNO, pemimpin UMNO, menteri UMNO. Adik dia berada PAS. Dan jangan lupa sejarah dulu-dulu saya, bagaimana Tengku Ahmad, Tengku Abdul Ghaffar di Kelantan saya. Dia orang PAS, tapi anaknya Tengku Zaid, Tengku Ahmad dan Tengku Nur Asyah adalah merupakan pemimpin utama di Kelantan. Tak ada pun kita bising, tak ada pun kita nak hebah-hebahkan. Bagi saya ini politik biasa lah saya. Bukanlah satu buat yang luar biasa, tapi kalau tengok kan figura yang masuk menyertai PAS itu cuma Datuk Hakim, adik Presiden, itu saja, bukan ada jawatan mana pun, tak penting pada kita, kehilangannya tidak dirasai saya. Bagi saya itu hanyalah sebagai satu berita. Malahan saya jangan lupa Hamzah Abu Samah, pemimpin UMNO Pahang, bapaknya dulu adalah orang kuat PAS. Jadi biasalah saudara soal begini. Jadi bukan ini satu benda yang harus dipersoalkan, yang harus dibincangkan saudara. Jadi katanya Hakim tu nak jadi spy, tak tahulah. Sama nak cari masalah ya, kata cikgu. Terpulanglah. Terima kasih cikgu, sekutu mawar merah untuk saya. Bagi saya ini bukanlah berita. InsyaAllah saya hari Ahad nanti saya akan mengundang 2 pimpinan pemuda. Ini cerita lain pula lagi. Itu Datuk Saudara Asia, juga pemimpin pemuda daripada Negeri Sembilan. Ketua Kalangan Pemuda akan datang ke studio saya membicarakan tentang masa kini, cabaran-cabaran yang kita alami, yang dihadapi oleh Presiden UMNO khususnya. Baik saya, kita lupakan seketika soal dia masuk UMNO ke dia masuk PAS ke, biasa saja saya, tak ada benda. Malahan kita dengar pula kononnya Azmin Ali nak menyertai keadilan, katanya. Saya tengok, saya ketawa je, biasa je bagi saya, tak ada masalah. Sebagaimana kata Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi, politik itu bersifat dinamika. Dinamik, sentiasa berubah-ubah. Jadi apa yang nak fikirkan sangat saya. Baik, di Parlimen saya hari ini berita yang baik. Ini berita baik saya. Apabila rang undang-undang perlembagaan, pindaan perlembagaan, kalau nak diubah ataupun dipindah, ia memerlukan sokongan 2/3 daripada di kalangan ahli-ahli dewan atau ahli yang memusyawarat. Dan hari ini rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 yang berkaitan tentang kewarganegaraan yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri diluluskan. Agak menarik saudara, apabila setelah ia dibahaskan 70 wakil rakyat yang berucap membahaskan persoalan ini, dan 206 orang ahli parlimen mengundi bersetuju. 206 orang mengundi bersetuju, cuma 14 orang tak ada. Satu tak bersetuju. Jadi saya kata dalam keadaan begini, tang mana katanya nak bawa usuk undi tak percaya pada Perdana Menteri? 206 orang saya. Kalau nak ikutkan nisbahnya dulu, UMNO bersama dengan Pakatan Harapan cuma 112.
Ahli-ahli parlimen yang ada di parlimen adalah 221. 14 tak datang. Seorang tu dah kena gantung. Tinggal 13. Yang tak datang, menjadi 14 tidak hadir. Dan satu orang yang tak bersetuju. Lain semua bersetuju. Termasuklah pimpinan-pimpinan daripada pembangkang. Sebab itu saya mengatakan sekarang ini, kerajaan yang ada dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim nampaknya semakin mantap dan stabil, saudara. Dan insya-Allah, saudara, besok kita tunggulah jam 4 petang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan yang kita tunggu, iaitu Belanjawan Madani. Ya, pada jam 4 petang, tadi saya lihat gambar-gambar berita-berita bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir bertemu dengan sekitar 213 orang. Kaki tangan yang menyediakan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bagi pembentangan belanjawan besok, saudara. Sebenarnya bukan satu orang yang buat belanjawan ni, saudara. 213 orang, saudara. Dan pegawai-pegawai ni bukanlah kaleng-kaleng, saudara. Bukan cap ayam, saudara. Ini pakar-pakar ekonomi, mereka duduk selama 213 orang yang membincangkan untuk negara kita kebaikan. Jadi sewajarnya lah, jangan kita main tembak sembrono besok, saudara. Kerana saya melihat bahawa Belanjawan Madani ini adalah merupakan belanjawan kali yang ketiga sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri dan menjadi Menteri Kewangan. Sesuatu benda yang seringkali saya utarakan, saya mengharapkan ada, tapi sekarang ni rahsia, tak boleh tahu. Kita sama-sama berdoa. Yang paling penting sekali bagi saya, agar belanjawan 2025 nanti itu, supaya warga kita, terutama yang sekitar tinggal di kota-kota raya, sama ada di Pulau Pinang. Semalam pun saya dah bercakap dengan Saudara Syafiq berhubung ni anak-anak muda. Semalam kita membicarakan tentang harapan anak muda supaya belanjawan 2025, belanjawan Madani ini benar-benar dapat melegakan hati rakyat. Bagi saya yang paling penting bagi warga kita yang tinggal di sekitar kota raya Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Johor dan sebagainya, saya tetap menekankan tentang masalah perumahan. Banyak kita melihat pembangunan perumahan, ada juga rumah tak dapat dibeli kerana harganya mahal. Punca rakyat tak dapat beli rumah kerana bayaran deposit 10%. Jadi kita mengharapkan agar isu yang berkaitan dengan rumah mampu bilik ini dapatlah ditangani ataupun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu skim deposit Madani. Ini yang paling penting. Kalau rumah tu harga 300,000, sekurang-kurangnya dapatlah skim deposit Madani 30,000 untuk dibayar pada pemaju-pemaju perumahan agar warga dapat membeli rumah. Bukan mereka tak mampu untuk membayar bulanan. Yang mereka tidak mampu untuk membayar deposit 10% itu, saudara. Begitu juga, saudara, yang paling saya harapkan. Yang kedua, semalam pun saya dah bercakap, paling penting adalah isu rawatan, isu hospital. Dan sewajarnya kita mengharapkan ahli-ahli parlimen apabila membincangkan soal sebelum nak menyokong bajet Malaysia Madani ini, saudara, kerana panjang sampai 32 hari. Perdebatan bajet ini akan dilangsungkan di Dewan Rakyat. Paling-paling penting tolonglah membicarakan, iaitu bagaimana skim insurans takaful terhadap warga kita yang membeli skim insurans. Bila dia masuk hospital, dia kena bayar deposit daripada kocek dia sendiri, kerana insurans tidak menanggung kos RM500 deposit itu. Itu juga perlu diperhalusi. Malahan kalau mereka tidak tinggal di hospital, maka deposit skim insurans itu tidak melindungi. Jadi artinya syaratnya nak dapat insurans, bayaran insurans kepada hospital, mesti tinggal di hospital ataupun di swasta. Di sinilah kita mengharapkan agar ahli parlimen ingatlah, jangan dibiarkan air mata rakyat tumpah. Mereka sakit, tapi bila nak masuk mendapatkan rawatan, nak cari duit bukan mudah.
nak dapat rawatan begitu saja, insurans tak cover dengan syaratnya mesti duduk di hospital dalam ward. Itu keadaannya, saudara. Begitu juga tentang kawalan keterjaminan makanan. Abang Mat Sabu, Indonesia pun melihat bagaimana perlunya, pentingnya keterjaminan makanan ini ditingkatkan. Kita dah bosan mendengar isu lain tak ada, saudara. Isu beras putih tempatan. Jadi apabila beras putih tempatan ni tak ada, ataupun rakyat tertipu apabila beras putih yang diimport sebenarnya tidak diimport. Labelnya saja beras putih import, sedangkan beras putih tempatan yang diklasifikasikan kononnya sebagai beras import letaknya harga tinggi. Dan hospital, lebih-lebih lagi institusi jantung, untuk rawatan jantung sekarang saja terlalu tinggi. Bukan murah. Mencapai 20-30 ribu nak bayar pembedahan jantung dan rawatannya. Jadi saya amat mengharapkan agar semakan yuran, perlulah wakil-wakil rakyat kita meningkatkan perjuangan ke arah ini. Saya tekankan pertama sekali soal takaful lah, insurans. Supaya rakyat membayar insurans 1 bulan 200-300 ringgit. Tapi ke mana pergi wang insurans itu bila kalau mereka tak masuk dalam ward, tak pula ada coveragenya. Nak masuk pula tu kena bayar 500 ringgit. Inilah yang membuatkan rakyat menderita. Sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan daripada saudara Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir. Beliau merupakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeram Padang. Ini dijemput saya. Dia kata dia yakin bahawa lebih banyak perbaikan struktur ekonomi bakal diperkenalkan oleh kerajaan perpaduan menerusi belanjawan 2025 besok saya. Jadi keutamaan yang perlu difokus adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus berkembang pesat agar kestabilannya dapat dinikmati. Saya akan berusaha untuk menghayati setiap butir bajet besok untuk saya cubalah seadanya yang mampu saya terjemahkan, mampu saya jelaskan besok saya. Tapi saya juga mengundang pada hari Sabtu, tetamu saya ada Sabtu mengundang iaitu pimpinan daripada keadilan untuk kita membincangkan, itu Datuk Abdul Sani membincangkan tentang bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Itu sehari selepas itulah saya, dan biarlah dibuat kerja dulu nak tengok sejauh mana bajet yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim itu benar-benar menepati impian dan harapannya untuk menangani derita rakyat. Dan kita juga mengharapkan selepas bajet ni bukan terus-menerus diterima, kerana ada pembetulan setiap wakil rakyat yang berada di luar rakyat seramai 222 orang. Seorang kena gantung, 221 orang ni, mereka harus membincangkan secara tuntas isi hati, harapan rakyat. Bagaimana macam kata kepada Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir, belanjawan sini sangat penting. Ini kerana kesinambungan pentadbiran itu. Saya dah bercakap berkali-kali, Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi inherit pimpinan kerajaan dalam suasana ekonomi yang begitu teruk. Sebab itu kadang-kadang saya tak bersetuju dengan pandangan teman-teman yang melontarkan bahawa Datuk Anwar Ibrahim gagal. Saya kata gagal tak mana? Kononnya gagal kerana harga barang mahal, ekonomi tak menentu lagi. Saya kata sabarlah dulu. Sabar, takkan boleh buat hari ini sentuh besok jadi. Dia baru masuk 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun lah saudara. Jadi dalam keadaan begini kita tunggu besok. Saya yakin dalam keadaan kedudukan wang negara kita, nilai ringgit kita bertambah kukuh, dan ekonomi tadi pun saya nampak pasaran saham meningkat. Saya yakin bahawa ekonomi kita dapat diperbaiki dan segala hutang piutang masa silam itu sedikit demi sedikit lah. Tak boleh nak habis. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi 1.5 triliun saudara. Kalau dapat susut sikit, lama-lama habis. Tu. Cumanya, janganlah kita cepat-cepat mengharapkan Datuk Ibrahim ada tongkat sakti, zam-zam ala kazam. Tak mahu saya. Tak mahu. Itu bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan dalam masa orang kata sentuhan magic. Tak ada saya. Semua ini bergantung pada kerjasama rakyat, pimpinan, dan sebagaimana saya bersetujulah apabila beliau menekankan kalaulah kaki tangan kerajaan dengan tata kelola yang baik,
maka kita akan dapat nikmat segalanya. Tapi semua ini haruslah ditangani secara tuntas. Saya haraplah kita sabar, besok saya kita dengar Hayati jam 4 petang. Saya begitu yakin, tapi saya mengharapkan agar ahli parlimen dapat membincangkan soal perumahan rakyat, skim deposit madani untuk rumah, skim insurans untuk hospital, dan kalau boleh tingkatkan lagi kualiti di hospital kerajaan supaya mereka yang ada coverage insurans itu juga boleh mendapat rawatan. Kerana kebanyakan mereka yang mendapat rawatan di hospital kerajaan, di hospital swasta, akhirnya kalau ada kes-kes yang serius terpaksa dirujuk juga kepada hospital kerajaan. Dan paling penting, skim rawatan di IJN jantung. Saya skim insurans itu paling penting. Walaupun memang kita tahu 60% rakyat kita tidak mempunyai perlindungan insurans. Kalau tak ada insurans, bila mereka nak pergi ke hospital dah tepu. Nak pergi hospital swasta, tak mampu. Apa nak jadi pada rakyat kita? Jadi, besok saya jam 4 petang. Sama-sama kita tunggu dan insyaAllah saya akan berusaha untuk mengolahnya semampunya. Saya bukan pakar ekonomi, saya suka menerjemahkan apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Saya baca detail lagi. Penyertaan Abdul Hakim Hamidi ke dalam Parti Islam itu diumumkan oleh Yang di-Pertua Pasbagan Datuk Muhammad Misbahul Monir Mas Duki. Hari ini dalam sejarah adik Presiden UMNO Zahid Hamid telah menyertai pasca rasmi. Alhamdulillah, kata Muhammad Misbahul. Kita mari kita menyiapkan kerja apa pada dapat Amir Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.